Sakit jantung adalah berpunca dari penyempitan saluran darah. Saluran darah kita makin sempit akibat dinding saluran darah tu makin tebal. Penyakit penebalan dinding tu ataupun pengerasan dinding tu dipanggil sebagai aterosklerosis. Atero tu maksud dia saluran darah, sklerosis tu maksud dia keras. Saluran darah jadi keras. Itu asas dia berlaku. Bila dah sempit, simptom yang pertama ialah dia akan mengalami masalah tekanan darah tinggi. Kan? Lepas tu, makin lama makin tebal dia punya dinding tu. Ni akan menyebabkan masalah sakit, dia panggil kardiovaskular lah. Tekanan darah tinggi, sakit jantung dan sakit strok, tiga benda. Dan sebenarnya selama ni disalahkan pada kolesterol sebab dalam dinding tu memang ada kolesterol, kita tak nafikan. Tapi sebenarnya kolesterol is part of the process. Proses tu dipanggil sebagai keradangan. Kita tengok next. Sebab dia berlaku kerosakan pada dinding dalam saluran darah yang dipanggil sebagai endothelium, dan kerosakan tu dipanggil sebagai endothelial dysfunction. Kerosakan endothelium. Dan bila berlaku endothelial dysfunction, kerosakan tu bahkan berlaku kolesterol LDL tu masuk dalam dinding saluran darah tu. Bila dia masuk, dia berubah menjadi oxidized LDL. Nampak dengan tulisan oxidized LDL kat bawah tu. Dia berubah ataupun dia teroksida. Bila dia teroksida, badan kita akan anggap dia sebagai bahan asing atau foreign bodies. Badan kita akan mula mencetuskan tindak balas immune response. Respon immunity akan menghantar sel-sel darah putih untuk cuba keluarkan oxidized LDL tu. Tapi bila sel darah putih ni makan oxidized LDL, dia mati. Proses tu berterusan tahun demi tahun. Akhirnya berlaku pengumpulan sel-sel darah putih mati yang ada kolesterol dalam dia. Sebab tu bila kita tengok dekat dinding tu ada kolesterol. Sebenarnya kolesterol tu dalam sel darah putih ni adalah yang dipanggil sebagai atherosclerotic plaque. Dan ini yang menyebabkan saluran darah tu. So, proses ini dipanggil sebagai keradangan. Ingat, keradangan ialah satu proses. Dia bukan satu benda. It's a process. Sebabkan dia proses, sebenarnya dia boleh tak reverse balik. Dengan kita mula ambil bahan-bahan yang anti keradangan, makanan yang anti keradangan, kita kawal stres kita, kita exercise secukupnya, kita tidur yang cukup dan sebagainya, proses ni boleh berbalik-balik berdasarkan kajian yang ada lah. So, itu yang good news dia. Kan? Jadi, itulah asas bagaimana sebenarnya kita untuk mengelakkan risiko sakit jantung, mengurangkan masalah kena serangan jantung dengan mengawal keradangan dalam tubuh.